Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa azka wa afdalu salawatillahi wa taslimatihi 'ala man arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Wa hujjatan 'alan nasi ajma'in sayyidina wa imamina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus sambung lagi pengajian kita sampai ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ulaika tu siapa? Nak reka dah. Ulaika tu kenapa? Haji? Padang. Betul dah. Mesti doa kabul tu. Kita cakap hang apa? Lagi? Maknanya dok fokus lagi lah maknanya. Makna mari ni nak dengar kita lah maknanya. Tak mahu cermat je kena periksa juga sudah hang. Tahu? Nak buat soalan. Nak tengok faham ke tak. Ni mari bukan nak faham sungguh, ni mari nak dengar je. Lezo. Itulah. Ni betul kita ada kuliah maghrib ni sebab ni orang panggil University of Life. Lebih mahal daripada universiti orang ada ni, universiti UKA UA ni. Orang mari belajar di kuliah maghrib ni semua hok nak mati belaka. Nah, ke nak sijil kau aja tu. Mari dengar kuliah maghrib Nak madak apa sijil? Mun nak minta kerja mana? Saya nak terima kamu. Tu umur 70 tahun. Orang hok masuk EU tu macam-macam hal lah. Nampak tu, ada orang belajar kerana nak sijil, nak boleh kerja macam-macam lah. Tapi bukan kita kata gitu, tidak ada orang ikhlas, alhamdulillah. Cuma kita nak kabarnya, orang main kuliah maghrib, kuliah subuh ni, orang yang nak buat modal, nak pergi kubur. Dia kena belajar sungguh lagi sepatutnya. Jadi bila Allah kata ulaika, dia sambung dengan ayat hak sebelum ni. Sebab tu kita kena tengok ayat sebelum Haji Zul. Ada satu kitab tafsir Fakhr Razi Mafatihul Ghaib. Setiap kali ada ayat, setiap kali surah baru dia akan khabar, dia relatekan apakah kaitan dengan ayat sebelum dan surah sebelum. Itu dia. Sebab ayat Quran ni mukjizat. Bila mukjizat dia tidak akan mari secara sembrono dengan penuh susun atu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi bila kita sebut ulaika alladzina khasiru anfusahum, dia buat mari ulaika. Pasal dah habis minggu lepas kan. Jadi ulaika mereka itu siapa? Kena tanya dulu. Maka baca ayat sebelum tu. Iaitulah sambungan daripada badal, ganti daripada ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Tapi tengok pada ayat yang ke-20 tu tak faham juga sebab mereka tu juga dia punya ayat tu. Jadi mereka tu siapa? Kita kena tahu dulu. Bagi ayat sebelum dia pula aja tu alladzina yasud. Berat lagi. Ia mari isim mausul. Lepas tu yang menyekat orang daripada jalan. Yang menyekat tu siapa?
Lagi ayat sebelum tu baru jumpa jawapan. Siapa aja tu? Siapa? Ambil tu. Nak reka lagi. Baca kau ayat 9-18 tu ada menapa? Ni cara kita kamu cara nak tafsir ayat kau. Dok ayat 18 tu ada jawapan dia. Jadi ayat kau yang 19, 20, 21 ni cerita ayat yang ke-18. Siapa je tu? Ini nak reka tu. Rojok jangan rojok jauh, rojok hok dekat. Sebelum alladina yasudduna an sabilillah tu siapa? Kata apa? Sebelum alladina yasuddu tu kalimah apa? Tengok tu. Wallahu a'lam mana? Haji, kalimah apa? Sebelum alladina yasudduna an sabilillah, ayat yang ke-19 tu. Sebelum ayat allazi tu, kalimah apa? Tengok allazi kazab pula dah. Wamam napa pula orang kata kalimah. Kalimah sebelum allazi yasuddu tu. Itulah jawapan dia. Sekarang kita bercakap siapa dia yang zalim? Allah la ilaha illallah. Yang mari hak ni. Sebab itulah kita tanya dulu. Supaya kita punya fikiran malam ni nampak jelas. Kita cakap ham apa weh? Ya mal boleh kita nak terang lalu ulai kalanya khasirah boleh je. Tapi mereka tu siapa? Tu cara kaedah kita nak suruh mudah faham Quran. Nampak? Sebab dia berantai-rantai aja tu. Berantai. Faham? Dok puas hati ni. Bila sebut dah? Dah salah hamba lah. Dah minta maaf lah. Dah nak mana makhluk salah juga. Sebut dah minta maaf lah. Salah. Jadi hak yang kita sebut sekarang ni ulaika itu maksudnya orang yang zalim. Orang zalim itu siapa? Allah terang. Alladzina sudduna an sabilillah. Satu. Wa yabghunaha iwaja. Dua. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Tiga. Ulaika lam yakunu mu'jizin. Empat. Aduh, wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Lima. Yadh'af lahumul 'adzab. Enam. Ma kanu yastati'u as-sama ma kanu yabsirun. Tujuh. Mari pula seterusnya yang ke-8. Perangai sifat orang-orang zalim itu apa aja tu? Tuhan pun sifat mati. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Cuba tengok dalam Quran. Berapa ayat Tuhan sebut? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ada 8 kali, 9 kali Tuhan sebut ayat yang sama. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maknanya Allah nak dedahkan kepada kita, zalim ni bukan sebab orang lain. Mu jangan duk marah kau orang, mu jangan duk kata kau orang. Zalim kerana perut pedammu sendiri. Memang mu jahat. Tu je cerita dia. Tak usah duk marah kau orang. Sebab tu barang siapa yang boleh melihat keaiban diri dia, itulah orang yang dikasihi oleh Allah. Nampak tak? May yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang Tuhan nak kebaikan pada dia, basarahullahu ayubah. Allah Ta'ala akan selok keaiban diri dia. Siapa pekat tidak ada masa untuk melihat keaiban orang. Apabila dia banyak masa untuk melihat keaiban orang, kejahatan orang, makna dia tidak ada masa untuk tengok diri dia. Maka ketika itu dia akan berlaku zalim. Faham je tu? Sebab tu Allah kata bukan kerana orang sangat, kerana mu tu jahat. Mu tu zalim dirimu sendiri. Mu yang meletakkan diri kamu itu sebagai orang yang zalim. Allah beri belaka dan perkakah. Akal kamu Tuhan beri. Semua prasarana panca indera
Tuhan beri sama rata belaka. Sebab apa orang lain boleh mari sembahyang berjemaah? Sebab apa orang lain boleh mari dengar kuliah? Sebab apa mu tak boleh? Kerana sebab apa? Sebab orang marah. Siapa marah? Tak ada orang nak marah. Kerana kamu yang malah. Kamu hok tak sedar ke diri. Betul tak je tu? Ini hok tujuan kita bila baca ayat ni, kita nak padu ke kita, tak mau kalah dekat orang. Nampak tu? Tu dia. Allahu Akbar. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladhina khasiru anfusahum, hak lebih berat lagi, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah sesat mereka itu dengan apa yang mereka reka, yang mereka cipta, yang mereka duduk buat benda hak yang tak sebenar. Dia reka. Nampak tu? Dia pandang reka. Nampak tak? Dia tambah ikut panduan. Hidup manusia ni siap belaka dah panduan. Siap belaka dah. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Isma'al hudan. Hudan maksudnya kitab panduan. Baik, kamu nak niaga, ada panduan dia Quran. Nampak tak? Kamu nak nikah, ada panduan dia dalam Quran. Kamu nak bekerja, ada panduan Quran. Kamu nak merintah negara, ada panduan Quran. Nampak? Semua ada belaka tak? Tapi yang mu reka hak lain tu apa? Yang mu cari produk-produk lain daripada Quran sebab apa? Maka sesatlah kamu, zalimlah kamu. Nampak tak aja tu? Sekarang ni apabila dah tak boleh, tak nak jumpa jalan dah, liberal tak jadi, sosialis tak jadi, komunis tak jadi, pragmatis tak jadi, nampak tak, kapitalis tak jadi, baru nak cuba Islam. Astagfirullah. Bukan orang kafir, orang Islam sendiri tak mau guna Islam tu, hak yang ada dah model dia tu, dok cari produk lain. Nampak? Bila dok boleh nak temu dah, nak selesai masalah, akhir baru nak balik pada Islam. Hacul lebu dah baru nak balik. Waduh, tapi mujur juga boleh balik. Dan kalau nak balik pakai sudah, ke mana aja tu? Kalau keadaan nak balik tu pun ada lagi khok yang nak canggah. Ini masalah. Inilah orang yang zalim, orang yang merugikan diri dia, orang yang menyesatkan diri dia sendiri, bukan salah orang lain dah. Nampak tak Haji? Tu kita kata sakit kepala bila dengar ayat Quran ni. Kita tak kata ke orang, kata diri kita sendiri. Kamaruzzaman, kamu zalim. Nampak tu? Sebab apa? Sebab kamu cari benda lain daripada panduan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa fikir Tuhan kata? Kita bacakan dalam surah Al-Anfal, kita baca dalam surah Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna mukhliyatan min amrihim. Allah sebut dah. Nampak tak? Tak layak bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bila Tuhan dah putus dah. Tuhan putus mana? Tuhan dah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Sebab apa kamu tak ikut? Ke mana je tu? Di mana aku tahu? Kamu dah tahu sebab salahmu. Aku dah beri akal pasal apa? Kamu tak belajar. Ke mana? Itu masalah. Nampak tak? Dan kalau kamu tak tahu, tanyalah orang yang tak tahu. Yang muat sagang tu apa? Sebab makan sagang banyak sangat. Duduk tenggok atas apa bawah. Makan sagang je kena langgar atas. Ke mana? Tu je panggil sagang. Ke mana? Allah sebut Allahu Rabbi. Baik. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya mereka itu menyesatkan diri mereka sendiri kerana rekaan-rekaan yang mereka telah lakukan. Macam tu. Baik, seterusnya. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Subhanallah. Tidak syak lagi bahawa sesungguhnya mereka yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Comel kalau lah semalam tu kita kelek Quran daripada rumah bawa ada zuhur. Comel. Baru nampak kita belajar. Tahu? Tu dia baru comel. Biar ada tanda kita pun share tanda sini. Apa tu? Sebagainya apa benda kita belajar tu.
Kalau tak ada apa ambil buku tulis. Lepas tu tulis apa benda hak yang ustaz mengajar apa, hak yang kita kongsi ni. Allahu akbar. Nampak tu baru mudah kita ingat. Baik. Allah kata la jarama annahum, la jarama illa syakka wala raiba. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi, annahum, sesungguhnya mereka itu fil akhirah, pada negeri akhirat, humul akhsarun. Allah dhamirul fasl tadul taukid. Allahu la jarama annahum fil akhirati akhsarun. Boleh je. Tapi sebab apa Tuhan sebut hum sekali lagi aja tu dhamirul fasl. La jarama annahu fil akhirati humul akhsarun. Sebab nak kabarnya Allah Ta'ala nak taukidkan, nak menguatkan memang mereka ini bukan setakat rugi, sangat lebih-lebih rugi. Akhsar bermakna afdal, bermakna isim tafdil. Maknanya bukan hanya rugi tapi sangat rugi. Tu dia, lebih rugi orang panggil. Nampak tak? Tu dia. Jadi maknanya Allah gunakan ayat akhsar. Tu dia. Baik. Sebab apa Allah Subhanahu Taala menyebut kepada mereka itu dengan perkataan akhsarun, lebih rugi. Sedangkan biasa kita dengar humul khasirun, mereka itu orang rugi. Banyak tak aja tu tak? Makna al-khasir, tu dia masuk orang rugi. Tapi akhsar, orang yang lebih rugi. Sebab apa Allah Ta'ala kata macam tu? Tu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh memikir. Nampak tak aja tu? Sebab tu bila baca Quran ni, setiap kalimah, setiap kataan dia tu sangat-sangat hebat. Penggunaan, pemilihan dia sangat hebat. Nampak tu? Tu nak suruh kita memikir. Tu dia. Allah Rabbi. Baik. Habis itu aja tu. Cukup cerita pasal orang zalim. Ada 9-10 sifat orang zalim hak Tuhan sebut. Nampak tak? Tu dia. Jadi cerita dia hari akhirat mereka tu lebih rugi. Nampak tak? Tu dia, atas dunia rugi dah sebab dah ikut Islam. Dah ikut hak Tuhan khabar. Di hari akhirat lebih rugi lagi. Sebab apa? Sebab dalam neraka lah cepat dia. Wala'iyahzubillah. Nampak tak je tu? Tu dia. Baik, kita sambung lagi. Maka di sini dipanggil ayat 23 ini muqabil, lawan bagi hak yang sebelum ni. Begitulah kaedah Al-Quran. Kalau dia cerita pasal neraka, bukan neraka semua tidak. Mari cerita syurga pula. Supaya rasa seronok pula. Percakapan neraka takut semua. Nampak tu? Tak boleh gitu. Dia cakap hal syurga sedap sama, mari cerita hal neraka pula, nak suruh takut pula. Begitulah kaedah dia. Itu kaedah yang Allah Ta'ala nak kita ni faham cara didikan Allah SWT. Ada masa kita suka, ada kita kena bersedih, ada kala kita senyum, ada kala kita menangis. Nampak tu? Tu dia. Baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta menunaikan menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Wow pada wa'amilus salihat. Ingat kaedah wow ini banyak. Ada wawul ibtida', ada waw ataf. Contoh aja Zul kita kata tu ayat 25 tu. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirum mubin. Waw itu waw ibtida'. Dok macam mana pula ustaz kita nak tahu waw ibtida' betul?
nak kabur ke demo haji, benda hak yang paling payah setakat kita belajar bahasa Arab, hak yang paling payah ialah al-ahruf. Bab huruf-huruf ni. Allah nak tentukan mana jenis huruf tersebut tu. Dia tidak ada satu kaedah yang khusus menyebabkan kita kita tahu lalu jenis apa waw tu, kecuali dengan faham dan insting dalam kita. Sebab tu hukum ni ada berbalah atau khilaf di antara ulama kerana kepahaman kedudukan huruf dan juga kalimah bahasa Arab. Tu dia. Nampak tak? Sebab apa balah di antara mazhab Hanafi dan juga Asy-Syafi'i. Lepas tu aula mastumun nisa la masa, ada alif atau wazan fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Nampak tak? La masa tu kata fa'ala. Kalau la masa atau fa'ala yafa'alu tu masuk lain. Jadi mazhab Syafi'i kata bahawasanya la aula mastumun nisa, maknanya setuh atas. Orang lelaki setuh kulit puang batas. Madu hatta isteri sendiri pun ada qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i kata bahawasanya kalau tidak mendatangkan syahwat tak apa. Berdasar kepada hadis pada bulan Ramadan Nabi keluar pada masjid nak pergi sujud pada rumah, Nabi cium Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu Nabi masuk sujud, Nabi Allahu Akbar dah ambil air sembahyang. Maka ini pegangan daripada mazhab Syafi'i rahimahullah. Lepas tu sebahagian kata tak batal kalau tidak ada tahrij al-nafs, tidak ada hawa nafsu. Lepas tu tak batal. Tapi pada kaedah umum batal mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah, Hanafiyah kata bahawasanya la masai itu atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'ala bermakna min jihatain wa min jihatin hadza kinayah, hazihi kinayah al-jima'. Madu makna yang dimasukkan dengan la mastumun nisa itu maksudnya bersetubuh di antara suami isteri baru batal sembahyang. Mana kalau setuh tangan je tak batal. Nampak tak cara beza pahaman tu. Kenapa? Kerana bahasa Arab. Jadi hak yang payah nak tentunya wow. Di antaranya ala tabaqan ala tabaq, inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Sebab apa Allah Subhanahu guna ala hudan? Pasal apa? Sebab fi mubin, fi dhalalin mubin, fi dhalalin mubin. Sebab apa dak sebut ala dhalalin mubin? Sebab dak sebut fi hudan. Oh, perbincangan ni payah kalau kita belajar dalam Jami'ud Durus Lughat Al-Arabiyah tu memang masalah bahasa Arab ni hak paling susahnya nak menentukan makna huruf itu duduk posisi mana. Waul ibtidak, tapi dia ada sifat-sifat dia lah. Makna waul ibtidak tu masuk apa? Masuk waw yang menunjukkan permulaan ayat baru. Dia tidak ada sangkutan dengan ayat hak sebelum ni. Makna ayat baru. Dia mustakil daripada ayat sebelum ni. Kalau wawul qasam, dia beza pula. Wawul qasam maksudnya waw sumpah. Waw sumpah ni mana pula? Waduh, kita kata wal asri tu sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, itu dipanggil sumpah. Wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah tu masuk sekali, tak boleh cerai, tak boleh depan, tak boleh belakang. Wawul ma'iyah. Jadi waw tu banyak jenis. Jadi hak sini ni kita kata innal ladina amanu wa amilus solihat. Waw tu waw napa? Waw ataf. Kalau ataf mesti berbeza hak sebelum dengan hak selepas. Kalau ma'iyah dia kena selari. Mana kalau orang tu beriman dan beramal soleh. Maksud kalau mu beriman mu kena beramal. Kalau mu tak beramal tak mu beriman. Sampai gitu. Dipahaman. Kalau kita kata waw tu waw ataf, makna beriman lain, beramal lain. Mu beriman. Apa tu? Lepas tu mu tak beramal, tapi mu tetap beriman, tapi mu tak beramal. Makna beramal ni lain daripada iman. Dia akan jadi syarat untuk iman ataupun menyebabkan iman kurang. Tapi mu beriman tetap beriman. Beza saya.
Haji, ayuh haji bukan mudah. Nampak dah tu? Baca terjemah, beres je lah. Tapi bila kita gali sikit baru kita nampak Allah hebatnya Quran ni. Hak ni hak menyebabkan orang jadi terhuyung hayang, kita sebut dulu kan. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir jahiliyah duk kabur kepada orang Mekah kempen, dibuat kempen jangan dengar Quran. Jangan dengar Quran sebab apa? Kalau mu dengar Quran sebab mu orang Arab, mu faham Quran ini memang hebat sebab dia bukan daripada Muhammad, dia daripada Tuhan Muhammad. Mesti mu akan follow Muhammad. Nampak tu? Dengar pun seronok, bila faham lagilah faham. Lagi seronok. Ada tu. Ini kehebatan Quran. Subhanallah. Baik. Jadi sini kita nak pasang gua ni. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, dan orang yang sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Maka kebanyakan kita mengatakan bahawasanya amal itu sebenarnya ialah syarat, bukannya daripada iman. Tapi ada setengah ulama kata iman itu amal itu duduklah iman. Mana kalau tak beramal, kamu tak beriman lah. Begitu semua. Pembahasan panjang lebar je tu. Kita ahli sunnah wal jamaah kata yazid wa yanqus. Maknanya iman ni sebagai amalan ni sebagai simbol, signal orang tu beriman. Jadi bila gitu kita fahamlah makna ayat. Haji Zul, you jangan judge saya dengan luaran. No, saya iman kuat. You tengok je saya open hand. Oh, sedap mulut. Oh, sedap mulut. You siapa? Nak hukum saya. Nama tu. Saya orang yang beriman. You tengok je saya dah pakai tudung, pakai seksi sikit. Oh, tapi saya orang beriman. Banyak kuat imam kata dia. Oh, semayang tak tinggal apa sebut. Nampak tu? Ni ucapan tu dengan sendirinya salah. Kau yang faham ayat ni. Innal ladzina amanu wa amilus orang yang beriman itu dan beramal soleh. Maknanya kalau mu kata mu orang beriman, mesti mu beramal soleh. Nampak tu? Itu kaedah dia. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah mengatakan amal itu bila yazid dia akan menambahkan iman. Bila sekiranya amalan itu, amal ketaatan itu kurang ataupun tidak dibuat, maka iman dia menjunam jatuh. Nampak tak Azizu? Sebab tu kita kena fikir cara mana untuk beramal. Sebab amal itu melambangkan khok dalam. Tu dia. Faham je tu? Tu dia kan? Allah Rabbi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Dia ada dua ayat. Walladzina innal ladzina amanu aminu. Ada tak dengar ayat tu? Ada tu? Makna fi'il madhi lepas tu tak fi'il amah. Pelik. Orang sesungguhnya orang yang beriman. Innal ladzina amanu aminu. Orang yang beriman, berimanlah kamu. Pelik. Dah beriman dah, suruh beriman kenapa lagi ya? Itu kepahaman kita. Tapi bahasa Arab tak gitu aja tu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang yang beriman, berimanlah kamu bermakna istiqamah 'alal iman. Istiqamahlah kamu di atas iman. Itu maksudnya. Nampak tak aja tu? Sebab nak istiqamah atas iman ni bukan mudah. Sebab itulah surah Hud ini comellah kita baca. Nabi kata syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku bila baca surah Hud ni siapa berubah. Berubah tu maksudnya penimpal dia baca surah Hud ni. Jadi kita baca sesa kan. Sampai ke ayat ke-23 dah ni. Nampak tak? Dia punya apa hak yang isi kandungan hak Tuhan nak khabar kita. Benda-benda berat berlaku. Aja tu. Bebanang berlaku. Sebab apa kita rasa beban? Sebab kita faham. Kalau kita tak faham, tak rasa beban apa-apa, cuma baca Quran nak boleh pahala je. Apa yang baca Quran tak boleh pahala lah. Tuhan jadi boleh pahala lah, cari pahala lah. Apa tak? Lepas tu apa yang mu akad bendera tu? Kalau mu faham Quran, mu dah akad bendera tu. Tu apa kena mengena Quran dengan ayat bendera tu? Ni yang buat mu. Ni yang. Sebab mu dah faham sungguh tu. Nampak tak?
Ada biar, ada pahala, sampai pahala sudah habis dia. Nampak tak? Sebab ustaz mengajar baca Quran nak boleh pahala. Itu silap besar. Jadi kalau hanya sekadar baca Quran nak boleh pahala, kebimbangan kitanya, Quran itu masih lagi berisiko untuk dia. Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Ini hadis Nabi. Sesungguhnya Quran itu boleh jadi pembantu syafaat pada kamu ataupun pelaknat kepada kamu. Ingat kepada hadis sahih Muslim. Ada 3 kumpulan manusia itu orang lempar dalam neraka. Semua penduduk neraka pun terkejut. Terburai isi perut dia, meraung. Siapa orang duduk dalam neraka itu? Apa yang masuk sini juga? Dia boleh harum pula. Nampak tak? Dia sebutlah sahih Muslim ini hadis sahih. Yang pertama orang baca Quran. Baca Quran. Yang keduanya orang derma. Yang ketiganya orang berjihad. Nampak tak? Dah masalah sikit abu masuk neraka. Dia yang mujanji kita Tuhan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran sebab Quran boleh beri syafaat kamu pada hari kiamat. Nampak tak? Dah yang kamu suruh kami derma tu wahai Rasulullah. Inna sadaqatu la tudfi'u ghadab rabbi. Wa fi riwayatin inna sadaqatu la tudfi'u nar jahannam. Sedekah itu boleh memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu boleh memadamkan api neraka Allah. Dua apa yang capok neraka pula? Yang ketiganya berjihad fi sabilillah. Nabi sebutlah hadis yang sahih Bukhari. Man irtabagha qadamahu fi sabilillah faqad haramahu Allah an-nar. Barang siapa yang berdebu 2 kakinya kerana berada di medan perang, maka Allah haramkan dia disambut oleh api neraka. Dua apa dipegang perang termasuk neraka juga wahai Tuhan, wahai Rasulullah. Nampak tak? Sebab apa? Nabi sebutlah hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sebab hati. Baca Quran sebab nak suruh orang kata hebat baca Quran, sedap baca Quran dan sebagainya. Apa tak ada tu? Sebab tu kita bukan baca Quran hanya sekadar nak boleh pahala, nak suruh faham. Ni dah penting kita tafsir, terjemah, mengikut qadar kepahaman kita dah. Kalau salah tegur kerana je tu. Gitu. Baik. Hei, sesungguhnya orang yang beriman dan telah beramal saleh wa akhbatu ila rabbihim. Ikhbat ni maksud apa je tu? Ikhbat. Akhbata yukhbitu ikhbat. Ikhbat ni asalnya di zul tanah rata. Tanah rata, tak ada tinggi, tak ada rendah, tanah rata belaka. Nampak tak? Kalau kita tengok pada pasir tu, story tak ada gunung, tak ada bukit, story je. Itu masuk ikhbat. Ikhbat maksudnya sama rendah belaka. Tak ada tinggi, tak ada bawah. Tu masuk ikhbat asal dia. Maka diambilkan daripada ikhbat itu dipakaikan oleh ulama-ulama lughah bahawasanya ikhbat itu tadullu al-khusyu' wal khudu'. Al-khusyu' wal khudu'. Al-khusyu' dalam al-khudu' hak luar. Allahu Akbar. Dia nampak mata kita tengok pak sejadah. Allahu Akbar. Sah tak bayar? Sah. Nampak? Tapi tidak ada khudu'. Nampak tak? Sampai pekat Nabi kata Allahu Akbar. Perut duk main janggut lah, main apalah contohnya. Nabi kata tanda hati dia tidak khusyuk. Nampak tak? Jadi maknanya nak suruh khudu' dan khusyuk. Jadi ikhbat itu maksudnya ialah khusyuk dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham je tu? Orang beriman, beramal soleh, lepas tu dia kena tawaduk, dia kena khusyuk, dia kena rendah diri kepada Allah. Faham? Itu. Baik. Jadi kalau orang pasal lagu ni, apa kata Allah? Allah beri lalu jawapan dia. Ulaika ashabul jannah. Ulaika tu siapa je tu? Tadi pandai dah tu. Pandai dah tu, pandai. Suruh pandai. Jadi ulaika mereka itu siapa? Itu balik mula. Orang yang beriman, yang beramal soleh, yang khusyuk, rendah diri kepada Allah Ta'ala. Mereka itu apa dia? Ashabul jannah. Akan memiliki syurga. Ashab jamak daripada sahib. Sahib bermakna milk, pemilik syurga. Faham tu? Sahibus sayyarah maksudnya tu orang yang apa ni kereta dia tu. Tu sahibu
as-sayyarah. Sahibul bait hadha. Oh tu dia apa dia rumah orang ni. Jadi ashabul jannah maksudnya yang memiliki syurga. Allah Rabbi. Nak memiliki syurga lah ayat dia khabar apa? Beriman, amal soleh dan tawaduk, khusyuk, khudu' pada Allah. Nampak tak? Tu dia. Baik. Hum fiha khalidun. Dan mereka itu siapa dia? Ulaika. Siapa dia? Orang yang beriman, beramal dan juga ikhbar tadi tu. Fiha fi al-jannah. Berada dalam syurga. Khalidun. Keadaan hal. Dan keadaan kekal selama-lamanya. Percaya tak Yesus kekal? Percaya. Dia ambil mana percaya? Mau percaya ke mana? Oh, tak lalu je cara. Tu lah tu. Pasal kita yakin. Apa tu? Dengan apa hak Tuhan khabar. Tuhan kata kekal-kekal. Dan maknanya lepas masuk syurga tu tak mati-mati. Tak ada lah. Lepas tu hidup mana gitu? Tak ada apa yang mu nak kena lagi mu ni. Pasal mu duduk di dunia je dulu. Bila masuk syurga tu dia dah mikir dia kalau mu sibuk dah. Mana dalam surah Yasin tu Yesus? Hum fiha faqihatu. Bukan. Mana? So Yasin mudah ingat. Hak yang dia sibuk duk makan, sibuk duk sama dengan isteri tu lah. So Yasin aku pun duk ingat tu dah. Allah rokok lah. Kena tengok dulu. Tak kena cari. Ia kena sesat. Kalau tak sesat tak dia nak sambung. Ia baru sedap baca Quran ni. Haji Zul. Baca surah Yasin Haji Zul. Mana surah Yasin? Surah Yasin bila kena cari payah nak jumpa macam mana dia. Atas kali rasanya. Baru jumpa betul lah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Tuhan sebut inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang hak duduk dalam syurga ni pada hari tu, bila duduk dalam syurga tu, apa dia? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin, fi syughul, sibuk, fakihun ni duduk sama dengan bini dia. Tak dayaklah. Ada. Bini berapa? 200 orang kakak ni. Ni mesti doa 200 orang ni. Dia mengikut tahap martabat kita. Merasa suka haji baru 70. Ni 200 orang ni. Jajak nak kerja apa dah lain dah. Duduk main dengan bidadari je. Dia nak makan yang masak kau. Nak makan yang golek. Ada makan. Duduk main dengan bidadari je. Seronok. Tu dia. Tak ada susah-susah. Sebab tu Tuhan suruh susah kita atas dunia ni. Sebab Tuhan cadang syurga tu. Allahu Akbar. Tu Tuhan kata. Apa tu? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin ala ara'ik muttaqi'un. Duduk bawah payung dia duduk berjengkek. Warna you. Beres Okey beres bang. Aduh. Buat lakonan lah. Nampak tu? Dia lakonannya main motor je. Allahu Akbar. Ke mana? Ia mengikut martabat iman seseorang. Mengikut amalan. Sebab itulah orang-orang Mekah, dia rasa jealous dengan orang-orang Ansar. Sebab dia tinggalkan duit dia di Mekah belaka, dia ambil oleh Abu Sufyan. Siapa di Madinah? Orang Madinah bantu orang-orang muhajirin. Orang muhajirin dok puas hati. Dok puas hati ke apa? Ke dia ni bila bantu banyaklah pahala dia boleh. Siapa pekat yang jumpa Nabi kan? Allah la ilaha illallah. Nabi ni kita katakan macam presiden negara lah. Nampak tak? Ataupun Perdana Menteri lah. Haji Zul kalau pergi jumpa Perdana Menteri, Haji Zul nak minta apa? Suka pula. Minta senang. Minta projek lah khabar. Senang pula. Pergi jumpa presiden, minta projek lah. Ke mana? Awak madak pergi, nak boleh jumpa dia tu macam mana kena beratur Ke mana je tu? Nampak tak? Pergi jumpa presiden, Perdana Menteri. Tu. Ada hajat kita lah. Ke mana? Tapi sahabat pergi jumpa Nabi. Pada Nabi ni ketua negara. Nampak tak? Pergi jumpa Nabi, kata sahabat,
muhajirin, ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthur bil ujur. Wa fi riwayatin, ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthur fi darajatil aliyati fil jannah. Rasulullah, untunglah orang yang ada piti banyak macam puak-puak Madinah ni, tolong kita. Nombor tu belanja, beri rumah, beri bini, beri apa ni. Nombor tu untunglah dia Rasulullah, banyaklah pahala dia. Riwayat lain, tinggilah darjat dia kat gini syurga wahai Rasulullah. Tengok tak, sahabat Mekah tu rasa jealous. Rasa jealous dengan sahabat Madinah tu. Allah Rabbi. Kenapa? Esok-esok. Dia fikir esok. Dia mikir esok. Akhirat esok tinggi dia sayuk lah Rasulullah. Nabi kata Rasul duduk bimbang lah. Lepas setiap kali musmayang mu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sama je pahala dengan orang yang sedekah. Perak pun beres lah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perak orang Madinah pula, dia tengok orang Mekah duk baca subhanallah sungguh sangat ni, dia pun ikut juga subhanallah, 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 subhanallah. Dia ikut orang Mekah. Dok puas hati orang Mekah ni, perak pergi jumpa Nabi kali lagi pula. Rasulullah puak-puak ni ikut buat kita siapa benda kecil tu kabar ke Nabi? Nampak tak? Memang kalau otak kita kata benda tu kecil, tapi di sisi mereka besar. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Benda yang kita rasa kecil, di sisi Allah tu besar. Oleh kerana kepala otak kita duk mikir hal dunia besar sangat, jadi hak benda akhirat nampak kecil. Ini bahaya kita. Sebab tu kita kabar sama dah. Jangan letak tapak tangan depan mata. Jadi hak lain semua kecil lah kerja tu. Tak tapak tangan depan mata. Lepas tu pergi ukur dengan mungkin besar. Manusia je. Besar tapak tangan. Saya suka pula. Dia tengok dengan mata piti. Akhirat kecil. Kerana je. Orang cakap suka apa suka. Bertentu lagi. Bahar dulu atas dunia ni. Baik tak? Kerana? Sebab apa? Sebab akalan kita hanya fokus di dunia. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu hanya tahu urusan dunia. Mereka sungguh bab dunia, akhirat dia tinggal. Tengok bagaimana Nabi asuh sahabat-sahabat. Allahu akbar. Apa tu? Bukan tak mau, tapi mereka diberi je. Dunia diberi je. Macam Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, Abu Bakar sendiri. Kaya-kaya dia berniaga. Nampak tak? Duduk di Madinah, kaya-kaya je tu. Lepas tu Osman pun belanja 70 ekor apa dia kuda untuk pergi perang. Baju besi, pedang semua. Pergi bismillah. Lepas tu nak kabarnya. Kaya. Dia ada bakat. Lepas tu tapi akhirat yang kena. Subhanallah. Lepas tu kita pun gitulah juga. Tu dia. Baik. Allah, tapi jauh lah Haji Zurau dengan dia orang kan. Jauh lah kita ni ikut-ikut gitu je lah. Tapi mudah-mudahan Tuhan terima lah Jezu. Mathalul fariqain kal'a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyan mathala أفلا تذكرون. Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta seperti Allah dengan orang yang buta seperti Allah. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama padanya. Sebab kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu مثل الفريقين. الفريق الأول siapa je tu? Perumpamaan dua kumpulan ini. Al-fariqul awal. Kumpulan pertama siapa? Ya. Al-fariqul tsani. Kumpulan yang kedua. Tengok bahasa sahabat pula dah. Tu innal ladina amanu wa 'amilus salihati wa aqbatu li rabbihim tu. Jadi dua kumpulan je tu. Gambaran yang Tuhan buat, yang pertama kumpulan orang zalim, yang kedua kumpulan orang yang beriman dan beramal soleh. Dua kumpulan ini kata Allah kali tasbih. Jumpa dua perkataan aja tu. Jumpa dua perkataan. Yang pertama mithl, yang kedua ka.
ka sebutir tu maksudnya dia tasbih. Contohnya anta kal asad, kamu macam singa. Nampak tak? Tu dia. Jadi maknanya ka sebutir tu maksudnya seumpama. At-tashbih. Nampak tak? Tu dia. Tapi bukan singa dia. Ia kena ada wajah syabah. Itulah as-syaja'ah. Masuk sebab dia kata dia singa ni sebab berani. Nampak tu? Jadi makna ka sebutir tu maknanya seumpama, tashbih. Allah memperumpamakan dua kumpulan tu. Dengan mana? Kal a'ma wal asam. Al-a'ma buta, al-asam pekak, wal basir was sami'. Tengok. Allah Ta'ala gunakan perkataan al-a'ma wal-asam. Lepas tu mari kita baca fa'il. Kalau kita baca belajar bahasa Arab, fa'al, fa'il, fa'il, fa'ul. Ini yang panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah aja tu. Tu dia fa'alul lima yurid. Nampak tu? Macam ni juga fa'il, basir, sami'. Maksudnya sirah mubalaghah. Bukan hanya sekadar melihat, tapi melihat dengan penuh ketelitian. As-sami' bukan hanya sekadar dengar, tapi dengar dengan cermat. Gitu. Tak samalah Haji Zul. Orang buta dengar orang pekak, dengar orang yang nampak celak dengan orang hak dengar. Tak sama Haji Zul. Tengok cara Tuhan suruh mikir. Mana mu nak pekak dengan buta ke dengan melihat, dengan molek dengar? Mu nak mana? Mu pilih kalau kita buat zalim dengan sifat-sifat awak 10 tadi tu, maknanya mu pilih pekak dengan buta Nampak tak? Cara mudah nak suruh faham. Tu dia. Tuhan tanya lagi, nak suruh fikir, hal yastawiyani mathala. Sama tak perumpamaan yang aku tanya tu? Yang aku buat ni memikirlah molek. Sama ke tak? Hal yastawiyan. Dua perumpamaan tu sama ke tak? Orang pekak dengan orang dengar, orang buta dengan orang celak, sama ke tak? Kalau mu kata sama ke tak, memang ada masalah betul kamu ni. Nampak tu? Tu dia, lebih pada gila lagi lah. Gila je tahu ke mana tu dia. Hal yastawiyan mathala afala tadhakkarun. Tak ada peringatan ke? Mudah ambil ingatan ke? Tu dia, mu tak perhati ke? Allah Ta'ala wak nyanyeh kalau kita faham agak litaubih. Maksudnya wak nyanyeh. Apa mu tak ada peringatan? Siapa pekat dia nak beza orang buta dengan celak, orang pekak dengan dengar, mu tak nak beza. Ibarat dia Allah Rabbi. Sebab tu Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran am qulubuhum aqfaluha. Kamu nak tadabbur tak perhati Quran ataupun memang hatimu ketutup, ketudung. Nampak tu? Bila hatimu tuduh tak ada masalah apa dah. 5 gajah pun ada benda dah. Tak ada harapan. Putus segala harapan. Apabila macam tu, jadilah apa disebut oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Habis. Tuhan teriak, kau teriak. Tuhan konkret kau konkret. Aduh. Nak pecah konkret tu kena guna pejago. Nampak tak? Nak gugu tu hak yang payah. Nampak tak tu? Allah Rabbi. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sadaqallahul azim. Habis tu dia permulaan baru pula ni. Habis cerita, ni Tuhan nak mari contoh, mu kena dengar molek watak-watak hak yang pernah aku wujudkan dulu di antara Nabi Nuh alaihi salam. Siapa nak tengok molek Nabi Nuh ni, cerita dia je ada satu surah, nama surah Nuh. Nama tu, nama surah Nuh. Nabi Nuh ni banyak ayat Tuhan cerita, banyak surah Tuhan cerita. Surah Al-Qasas pun ada juga. Nampak tu? Tu dia. Jadi bila di antara hak Tuhan mari nak suruh kamu tu, mari nampak, boleh mikir semuanya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Panjang juga kisah Nabi Nuh ni nampaknya. Panjang dia suai. Panjang juga kisah Nabi Nuh. 2-3 muka surat. Apa ada masalah.
Tahu? Tu dia. Sebab Nabi Nuh ni disebut sampai 950 tahun berdakwah. Allahu Akbar. 950 tahun juzul Allah Rabbi. Kita 23 tahun pun rasa nak dah. Nampak tak? Tu ramai orang terima. Tahu Nabi Nuh ni ramai orang benci pula. Allah. Tengok kita akan tengok episod-episod ni kau sedap ni insya-Allah. Memang tahu Quran ni disebut Nabi aja tu. Quran ni ia umpama la tashba' min kathratir rad. Disebutlah hadis. La yakhlaq min kathratir rad. La tanqadi ajaibu. Quran ni aja tu dia tidak akan lepuk. Tu dia. Dia tidak akan lapuk, dia tidak akan usang dengan banyaknya kita baca. Ajak kalinya kita baca. La tanqadi ajaibu, dan tidak akan berhenti keajaiban dia. Bila kau baca, kita baca masa zaman kita ni, kita rasa hebat. Asal ada benda sama, benda baru, mari. Akan datang pula macam-macam pula berita baru mari siapa ni. Nampak? Bila baca Quran, ada belaka dah. Nampak tu? Maknanya kohos onok. Sebab itulah Al-Quran ni mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal abadi sampai kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.